sekarang kita masuk lebih lagi kepada ciri-cirinya, iaitu untuk menyenaraikan 4 tahap zaman prasejarah. Okey, yang ni kita akan masuk sedikit lebih terperinci lagi. Kalau kita tengok, tahap-tahap zaman prasejarah terbahagi kepada 4. Yang nombor 1 ialah zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Jadi, 3 zaman prasejarah kat sini adalah bawah zaman batu. Kemudian yang keempat ialah zaman logam. Zaman logam tak ada tahap yang lebih kecil lagi. Jadi, 4 tahap yang kita ada ialah 4 tahap zaman prasejarah, iaitu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Okey, kalau nak senaraikan, ini sahajalah senarai kita. Dan sekarang cikgu akan masuk sedikit untuk membincangkan tentang ciri-ciri yang ni. Okey. Untuk zaman Paleolitik ialah kita akan boleh jelaskan zaman Paleolitik melalui namanya. Kalau sebelum kita masukkan kepada yang terperinci lagi, kita tengok kat sini. 3 zaman ni namanya semua ada litik kat belakang. Kalau kamu yang belajar tu biasanya lith maksudnya batu. Okey. Apa-apa je yang ada lith tu maksudnya batu. Litografi maksudnya tulisan atas batu macam tu. Okey. Jadi untuk semua 3 zaman ni dia ada litik maksudnya dia tu zaman batu. Boleh ingat? Okey, sekarang kita nak tengok kat depan ni yang tak sama ni maksudnya apa? Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Paleolitik. Paleo dalam bahasa Yunani maksudnya lama atau purba. Jadi kalau tengok sini purba P, Paleolitik P, boleh ingat. Jadi ini zaman Paleolitik juga dikenali sebagai zaman batu lama. Okey. Yang kedua ialah zaman Mesolitik. Kalau zaman Mesolitik dalam bahasa Inggeris middle. Middle tu M sini, tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah. Jadi, zaman Mesolitik juga dikenali sebagai zaman batu pertengahan. Dan yang ketiga tu zaman Neolitik. Zaman Neolitik, kalau kamu tahu bahasa Inggeris, neo tu maksudnya new. N kat sini sama. Neolitik, new. Dan maksudnya baru. Siapa yang tak suka baru kan? Sekarang, zaman Neolitik juga dikenali sebagai zaman batu baru. Jadi, 3 zaman prasejarah bawah zaman batu ialah Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Jadi, kita nak tahu sikit-sikit tentang Paleolitik. Sekarang kita masuk zaman Paleolitik. Kalau kita masukkan zaman Paleolitik, biasanya zaman Paleolitik gunakan benda-benda yang diperbuat daripada batu. Yang dua-dua benda yang dia buatkan tu diperbuat daripada batu. Jadi, selain daripada batu, dia juga gunakan benda-benda yang diperbuat daripada apa ni? Tulang binatang. Dia ada tulang binatang dan juga batu. Contohnya lah, kalau sampai hari ni, kan kat rumah pun ada benda-benda dari batu. Ingat tak semua gambar-gambar ni? Siapa yang cari kat ni? Ni semua batu lesung. Jadi semua ni diperbuat daripada batu. Jadi ni salah contohnya tinggalan dari masa Paleolitik. Ingat tak? Kalau kamu pernah guna batu lesung ni, senang ke susah nak guna? Kena ketuk lagi kan? Jadi kena guna banyak tenaga. Masa ni dikirakan masa yang agak mencabar untuk orang masa dulu-dulu. Sebab
dia punya teknologi serba ringkas saja. Dia kena hidup dengan menggunakan teknologi yang ringkas seperti tulang belakang binatang dan batu. Jadi zaman ni lebih susah sikit, dia mencabar. Okey, kemudian kita masuk zaman Mesolitik. Ni zaman pertengahan. Pertengahan ni manusia cara hidup dia dah lebih baik sikit. Dia selain daripada buru binatang, yang dulu dari Paleolitik pun ada buru. Sekarang dia juga tangkap ikan. Dia dah masuk air sikit. Dia tangkap ikan dan buru binatang. Dengan ada kepelbagaian ini, dia corak hidup dia lebih berkembang. Cara hidup dia berkembang. Tak perlulah susah-susah lagi. Baik sikit aja. Jadi makanan dia ada kepelbagaian. Dia ada binatang untuk makan, dia juga ada ikan boleh tangkap. Okey. Kemudian kita masuk zaman Neolitik. Zaman Neolitik dia lebih baik sikit. Pada masa ini sudah mula ada pertempatan. Tengok, dia ni ada rumah kat sini kan? Dia ada pertempatan. Kemudian dia dalam pertempatan tu, nampak tak sini ada api? Dalam pertempatan tu dia sekarang dah teknologi dia dah lebih tinggi lagi. Tahap teknologi dia berkembang tinggi, kemudian corak hidup dia pun lebih baik. Sekarang dia tak payah keluar susah-susah lagi, dia dah tahu buat benda. Dia dah tahu buat ni, apa ni? Ni dua-dua ni kecil ni. Dia dah tahu membuat tembikar. Kemudian dia di rumah-rumah tu dia kan ada rumah, jadi dia tak pindah randa lagi. Jadi dia dah mula bercucuk tanam. Ni tengok, dia dah mula cucuk tanam. Kemudian di luar juga dia untuk makan, dia tak adalah keluar buru-buru banyak lagi. Ada juga buru tapi tak banyak lagi. Sekarang dia dah mula menternak binatang. Okey, jadi apa yang boleh kita katakan daripada ketiga-tiga zaman ni, zaman batu ni, tiga-tiga tahap zaman batu ni ialah dari tahap satu ke tahap yang lain, corak hidupnya lebih baik. Hidup dia lebih baik. Okey, dan teknologi dia juga lebih berkembang. Sekarang kita tengok tahap yang terakhir, iaitu zaman logam. Okey, zaman logam memang berdasarkan logam lah. Dia tak ada yang berlainan. Jadi zaman logam tu, dia aktiviti teknologi dia berdasarkan logam. Dan dua jenis logam yang spesifik, iaitu gangsa dan besi. Salah satu peralatan gangsa dan besi. Okey, jadi aktiviti yang dia buat ialah dia dah mula buat peralatan menggunakan gangsa dan besi. Contoh peralatan besi ialah seperti kat bawah ni. Dia ada mata lembing bersoket, kapak, tulang mawas, beliung, sabit, soket, semua ni. Okey. Dan dia gunakan semua barang-barang ni untuk buat dua aktiviti, iaitu buru binatang dan bercucuk tanam. Okey.
Kemudian dengan peralatan yang dia buat, dia bukan sahaja untuk kegunaan sendiri, dia juga dah mula tukar barang. Jadi dia tak perlulah buat semua sendiri. Kalau saya tahu buat beliung saja, tapi saya nak gunakan sabit, macam mana? Saya tukar dengan jiran saya. Jadi dia dah mula tukar barang dan membuat peralatan. Dan kalau kita tengokkan dari sini, ke sini, corak hidupnya sama juga. Dia corak hidup meningkat, teknologi dia pun meningkat.